Oke, salam dan salam sejahtera. Dan hari ini mungkin hari bahagia buat ahli PKR. Kerana kita tahu hari ini Zuraida Kamarudin diarahkan oleh mahkamah untuk membayar RM 10 juta kepada Parti Keadilan Rakyat ataupun lebih dikenali PKR oleh orang luar. Jadi, apa yang kita lihat hari ini apabila kenyataan dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PKR iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution, yang mana beliau mengatakan bahawa langkah seterusnya yang bakal diambil parti terbabit iaitu PKR ialah membawa bekas ahli parlimen lain yang menyertai langkah Sheraton pada tahun 2020. Jadi bermaksud di sini selepas ini tindakan akan diambil juga kepada beberapa ahli parlimen yang ikut sama melompat waktu itu untuk mereka menubuhkan kerajaan langkah setan, langkah Sheraton yang telah pun mengatakan bahawa mereka adalah kerajaan Melayu Islam. Dan kita tahu perkara ini telah pun menjejaskan kemenangan yang sepatutnya milik Pakatan Harapan waktu itu akhirnya jatuh ke tangan mereka yang kalah, parti-parti seperti PAS yang waktu itu. Dan hari ini kita juga melihat bahawa langkah ini dimulakan dengan Zuraida Kamarudin dan akhirnya juga kita melihat kemenangan ini. Dan saya harap langkah ini telah pun memberi satu pengajaran kepada ahli-ahli politik, terutamanya pimpinan-pimpinan muda, supaya tidak mengikut jejak langkah yang mana telah berlaku seperti ini. Inilah yang menyebabkan berlakunya RUU Anti Lompat Parti. Dan akhirnya yang terbaik jalan yang kita lihat hari ini, apabila RUU Anti Lompat Parti itu terlaksana dan akhirnya setiap komponen parti harus menandatangani borang yang untuk mereka tidak melompat, untuk mereka boleh didakwa, untuk mereka boleh saja dibuang daripada parti apabila mereka berpaling tadah. Jadi perkara ini sebenarnya telah lama yang konon-kononnya dilaungkan oleh kepimpinan lama untuk mereka menggunakan kesempatan ini. Konon-kononnya demokrasi, pilihan mereka masing-masing, tetapi hakikat yang sebenarnya mereka menipu pengundi. Contoh yang kita boleh lihat tentang Zuraida Kamarudin dan juga kita boleh lihat kepada Azmin Ali itu, yang mana mereka berada dalam parti PKR itu begitu lama dan mereka dipercayai oleh akar umbi untuk memimpin barisan kanan ataupun peringkat MPN ataupun seperti Azmin Ali sebagai timbalan presiden. Akhirnya mereka merasakan bahawa diri mereka itu mempunyai pengaruh dan mereka percaya bahawa mereka ramai pengikut. Tapi terbukti bahawa diri kita ini, badan kita ini belum tentu membawa kemenangan kita kalau tanpa jentera parti, tanpa anggota parti. Terbukti apabila Zuraida kalah teruk di Ampang, Datuk Seri Azmin Ali sendiri kalah teruk di Gombak. Ini membuktikan bahawa rakyat tahu bahawa kamu telah menipu. Kamu mengambil mandat rakyat untuk kamu menang sebagai ahli parlimen, tetapi setelah kamu menang, kamu mengambil keputusan cara kamu, yang mana kamu kata keputusan itu adalah keputusan diri kamu sendiri, konon-kononnya demokrasi, tetapi rakyat yang mengundi kamu di bawah terlalu kecewa dengan sikap kamu yang mementingkan kepentingan pribadi. Ini yang berlaku. Jadi beberapa orang lagi mungkin akan juga menerima nasib yang sama dan bersiap sedialah untuk membayar 10 juta. Dan hari ini kita lihat Zuraida ini, umpama bukan jatuh di timpa tangga Zuraida ni, umpama jatuh tong taik daripada atas kena kepala dia. Kenapa saya kata seperti itu? Dia dah kalah, lepas itu saman yang telah dibuat oleh PKR hari ini perlu bayar lagi. Inilah akibatnya. Sebelum ini kau dah buat konon-kononnya bye-bye Anwar Ibrahim, bye-bye PKR, bye-bye Wan Azizah. Hari ini rakyat terutamanya ahli-ahli PKR dan juga komponen Pakatan Harapan boleh mengatakan bye-bye Zuraida. Banyak perkara yang dia telah pun buat kesilapan pada diri dia sendiri. Kita tengok Parti Bangsa Malaysia, elok-elok duduk dalam tu, dia nak rampas. Akhirnya kena buang lagi. Jadi dah komplit lah hidupnya. Azmin Ali pun sama. Jadi pengajaran besar kepada anak-anak muda ataupun kepada ahli-ahli politik, disebabkan perangai-perangai mereka inilah, maka dibincangkan di parlimen agar buat RUU Anti Lompat Parti supaya ahli-ahli parlimen ini tak boleh melompat.
Jadi hari ini, kalau kita tengok isu yang disebutkan oleh pimpinan PAS, pimpinan Bersatu, kononnya mereka dapat angka 115. Kalau ada ahli parlimen hari ini yang berani melompat, maka saya percaya setiap parti yang nak bertanding pada pilihan raya negeri, pilihan raya umum, saya percaya pasti akan tanda tangan borang daripada ketua parti mereka yang mengesahkan mereka akan mengikut kehendak parti. Jika mereka langgar peraturan, maka mereka boleh dibuang daripada parti. Mereka punya tempat, kalau mereka menang bertanding di sana, maka boleh berlakunya pilihan raya kecil. Maka menyebabkan ahli-ahli parlimen ini terdiam dan terduduk. Sebab itu, apa yang dikatakan oleh pembangkang, konon-kononnya mereka mencukup jumlah, itulah pembohongan mereka hari ini. Kita dah lihat buktinya. Hari ini, Zuraida Kamarudin terpaksa membayar 10 juta. Jika ada yang sanggup seperti itu, satu kena bayar 10 juta, satu kena buang dari beberapa parti, satu kena buat pilihan raya pula kecil di kawasan mereka. Mereka akan hilang kelayakan mereka untuk menjadi ahli parlimen ataupun jadi adun dan sebagainya. Maka itu sebabnya. Jadi apa yang nak diceritakan oleh pimpinan PAS dan Bersatu dalam isu mereka mendapat jumlah 115 itu pembohong. Begitu juga walaon-walaon mereka seperti badut dan sebagainya itu. Bagaimana nak dapat 115? Kalau kamu nak minta sokongan daripada komponen parti yang ahli-ahli parlimen yang ada di dalam itu, kamu nak ambil satu persatu. Ini juga tidak adil. Ini bukan demokrasi. Rakyat menyokong ahli parlimen UMNO Barisan Nasional waktu mereka menang sebagai ahli parlimen itu. Disebabkan oleh logo parti mereka. Tiba-tiba Bersatu senang-senang dan ahli parlimen ini senang-senang pergi melompat ke parti orang lain. Padahal kamu menggunakan dana parti, kamu gunakan jentera parti, kamu gunakan logo parti yang kamu sendiri tak cipta pun benda tu. Kamu dah menumpang dalam parti dan kamu telah pun mengkhianati parti. Jadi pada saya, perkara ini adalah sangat adil. Apa yang berlaku dengan Zuraida ni, terimalah padahnya. Yang mana kita pun tahu, mereka ini melompat dulu adalah disebabkan sogokan jawatan. Kita tahu, semua yang melompat itu daripada YB biasa, dapat geraran Datuk Seri lah dan sebagainya. Kita tahu, mereka-mereka ini juga kita kedengaran bahawa disogok dengan jumlah wang yang begitu banyak. Jadi dalam isu ini pada saya tak ada isu untuk mereka nak membayar 10 juta. Kerana kesanggupan mereka untuk berpaling tadah. Mereka juga tidak menjangka bahawa hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tu nak jadi Perdana Menteri. Dan mereka fikir, duduk dalam parti PKR ni dulu, mereka rasa bahawa diri mereka dah kuat. Azmin Ali, berpuluh tahun duduk dalam PKR. Zuraida, berpuluh tahun duduk dalam PKR. Apa yang kita boleh lihat daripada bukti yang jelas adalah rakyat menolak mereka kerana agenda perjuangan kita adalah agenda perjuangan bersama dengan parti, bukan bersama dengan pemimpin yang mengkhianati parti. Ini yang berlaku. Jadi apa yang berlaku dengan Zuraida ni, padan muka dia. Dia rasa bahawa dia boleh membawa wanita-wanita pengikut-pengikut dia di Ampang untuk bersama dengan dia. Rupa-rupanya kita tengok kalah teruk di Ampang. Begitu juga Azmin Ali di Gombak. Jadi Azmin Ali ditatang baik-baik oleh PKR, tetapi dialah kepala pengkhianat dalam PKR itu. Kalau 10 orang yang ada dalam PKR ini tidak melakukan perkara ini, Kerajaan Pakatan Harapan di PRU ke-14 tidak tumbang. Sebab itu, kerajaan mereka yang tertubuh itu pun nyawa-nyawa ikan. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin tutup buka parlimen. Menggunakan COVID tu untuk dia buat lockdown terpanjang di dalam sejarah dunia. Jadi satu persatu lah mereka kena bala hari ini. Dan pemimpin-pemimpin Bersatu pun kita tengok lepas ini satu persatu pula didakwa di mahkamah. Begitu juga dengan PAS. Sebab itu hari ini mereka bermain dengan sentimen Melayu lemah, Melayu tidak dipedulikan dan sebagainya. Kerana untuk menyelamatkan nyawa mereka adalah dengan menjualkan nama Melayu dan juga agama Islam. Itu modal terakhir mereka. Kerana mereka tahu bahawa mereka akan masuk dalam penjara lepas ni. So itu pencerahan saya dengan isu ini. Sekian, terima kasih.